Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillah cuaca baik petang ni. Saya nak mulakan dengan satu iklan dulu. Besok dan lusa saya akan ada bengkel Bermula Atlas. Bukan besok lusa, lusa dan tulat. Okay, lusa saya ada bengkel Atlas T. Bagi mereka yang tertinggal katanya tak sempat ikuti bengkel yang saya aturkan sebelum ini. Kemudian tulat hari Khamis akan diadakan bengkel questionnaire, membina questionnaire daripada scratch sampai kepada menghasilkan questionnaire untuk kita buat kajiannya. Ada elemen-elemennya saya nyatakan dalam saya punya Facebook rujuk kat sana. Okey, petang ni saya masih lagi bercakap tentang artikel dan sebenarnya dia samalah lebih kurang dengan tesis. Okey. Bagaimana kita nak buat discussion? Bila saya banyak baca artikel, saya dapati ada beberapa artikel yang masih menggunakan dapatan lepas untuk menyokong kajian, menyokong dapatan kajian yang dilakukan. Kadang-kadang dengan terang dia menyatakan bahawa dapatan kajian ini is supported by kajian-kajian yang lepas. 2-3 dia letak kat situ kan. Jadi saya pun mula tertanya-tanya. Okey, tambah pula ada satu statement yang saya bacakan adalah kajian yang kita buat mestilah sesuatu yang macam ni saya buatnya, sesuatu yang kita dah tahu dan sesuatu yang kita nak tahu. Jadi tentulah sesuatu yang kita nak tahu ini tak ada kat sini. Okey, bila dia tak ada kat sini, maka dia akan menyumbang kepada knowledge bila kita dapat buat kajian yang dapat menjawab apa yang kita nak tahu yang orang lain tak tahu. Kalau kita kat bawah, kita nak buat apa yang kita tak tahu, tapi sebenarnya orang dah tahu dan dah pun dipublish, kita saja tak baca, maka tak dipakai. Jadi kita pun mendakwa kita nak tahu sesuatu yang orang lain belum tahu, tapi inilah kajian telah pun dilakukan yang kita dah tahu, semua orang dah tahu. Okay, ya? Jadi itu premis yang difahami oleh semua orang. Okay? Tapi orang mengatakan in between tu adalah contribution to the body of knowledge. Ramai juga yang mengatakan in between tu a gap. Okay, ya? Kan timbul persoalan. Bila kita dapat dapatan kajian kita sendiri, nak tulis dalam artikel contohnya, maka disarankan dapatan kajian itu mestilah disokong oleh kajian lepas. Jadi ini dapatan kajian. Okey. Ini kita nak tahu semua ni. Ini dapatan kajian kita, yang ini kajian yang kita dah rujuk sebelum tu yang telah pergi tahu, yang telah pernah dilakukan. So macam mana dapatan kajian di bawah ini boleh menyokong dapatan kajian di atas? Itu persoalan dia. Bagaimana dapatan kajian di bawah ini boleh dikatakan selari, supported, alignment, parallel dengan dapatan kajian di atas? Soalan pertama dia itu. Bagaimana dapatan kajian di bawah ini boleh digunakan untuk menyokong dapatan kajian di atas? Sebab ada statement menyatakan kalau dapatan kajian ini tak disokong oleh kajian lepas, maka dia lemah. Jadi untuk jadikan dia kuat, maka disokong oleh dapatan di bawah. Okey, jadi soalan pertama saya, macam mana yang di bawah ini boleh menyokong yang di atas, sedang kita dah declare awal-awal bahawa kita nak tahu sesuatu yang orang lain tak tahu, yang kita juga tak tahu. Itu yang pertama. Katalah ada kajian lain yang mana-mana entah di antara between ni yang kita tak perasan, yang menyokong dapatan kita. Persoalannya, adakah kajian ni sama dengan apa yang kita buat sehingga dia boleh menyokong? Sama tak sehingga dia boleh menyokong? Oh, ada juga orang yang katakan memang dia tak sama, tetapi dia punya konteks sama, dia punya variable sama. So tak boleh. Kalau dia tak sama, tak samalah. Okey, macam mana pula dia boleh menyokong kalau dia tak sama? Tapi konsep dia sama. Tapi kalau konsep dia sama, maknanya kajian tu dah orang buat. Kenapa kita buat kajian yang konsepnya orang lain dah buat, yang sama dengan kajian kita? Okey, jadi timbul dua persoalan. Kemudian persoalan yang ketiga, dikatakan dapatan kajian kita ni tak kuat tanpa sokongan kajian lain. Okey, dikatakan tak kuat. Jadi timbul persoalan yang ketiga, kenapa tak kuat? Sebab dapatan kajian kita ini telah pun dilakukan dengan semua prerequisite yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kajian yang baik. Dan bila kita berbincang
perbincangan kita tak perlu disokong, kerana perbincangan kita telah pun disokong oleh dapatan kajian itu sendiri. Discussion yang disokong oleh dapatan kajian kita sendiri. Jadi kita tak perlu sokong daripada dapatan kajian orang lain. Mana lebih kuat bila kita discuss sesuatu dan discussion tu datang dari table-table yang kita dapat daripada dapatan kajian kita, dan kenapa pula kita perlu sokong dengan dapatan kajian lain yang kita pun pasti tahu yang ia tak sama dengan kajian kita. Kalau sama namanya duplication, dan tak mungkin itu berlaku. Bagaimana yang kita dakwa bahawa yang kita buat ni tak pernah orang buat, yang kita buat ni belum ada lagi dapatan yang sama dengannya, sebab itulah ada keperluan urgensi kita nak buat. Jadi itu isu yang saya nak bincang petang ni untuk bagi anda berfikir. Setiap yang kita tulis tu, saya sentiasa berfikir, kenapa kita nak sokong dapatan kajian kita dengan dapatan kajian lain? Yang satunya, dapatan kita ni ialah yang baru. Yang keduanya, kita pun declare bahawa tidak ada sesiapa yang buat kajian itu sehingga mendapat dapatan kajian seperti itu. Yang ketiga, adakah dapatan kajian yang nak sokong tu sama dengan dapatan kajian kita daripada kontaknya, daripada whatever lah? Adakah sama? Jadi kalau tak sama, kenapa pula? Dan kenapa kita katakan dapatan kajian kita tidak kuat kalau tidak disokong? Yang menyokong tu bukan sama dengan kita punya metodologi. Yang menyokong tu bukan sama dia punya item sepenuhnya. Yang menyokong tu bukan sama respon dengan kajian kita. So kenapa dapatan kita tak kuat, yang perlu disokong oleh dapatan kajian lain, sedangkan kita dah buat mengikut segala prosedur dia. Kalau nak komen prosedur. Kalau nak komen responden, bilangan responden ke, bilangan item ke, reliability ke. Tapi bukan dengan menyokong dapatan kajian lain, tiba-tiba dapatan kita jadi kuat. Itu yang saya nak bawa anda berfikir sahaja. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama, sebagai bahan berfikir. Kalau tidak, semua orang tak fikir. Apa yang kita kata yes, apa kata yes, apa kata yes, semuanya yes. Jadi saya nak buka pemikiran ini kepada anda semua supaya kita berfikir, adakah itu sebenarnya cara penulisan yang sepatutnya kita buat, sehingga tak ada siapa pun kata no, semua kata yes sahaja. Sebesar mana pangkat dia pun saya pun tak faham. Lagi tinggi pangkat dia pun nak menekankan mesti macam ni, mesti macam ni. Saya pun tak nampak. Otak saya tak boleh terima. Bukan kerana saya tak terima kerana dia salah. Saya tak terima kerana mereka sendiri mengatakan kita kena buat kajian yang orang tak buat. Dapatan kita, dapatan yang orang tak pernah buat. Itu mereka sendiri kata. Lepas tu, dapatan yang tak pernah orang buat ni ada pula orang sokong. So what the hell is that? Bukan saya kata, mereka sendiri yang kata, bukan saya. Itu saja yang saya nak kongsi dengan awak semua. Jangan nakal-nakal. Saya sayang anda semua. I love you. Bye-bye.